tahu natural rubber. Natural rubber is soft, dia lembut. Okay, dia lembek lah. And easily oxidized. Perkataan easily oxidized ini awak kena betul-betul faham. Kenapa dia guna easily oxidized? Okay, sebab okay, apa-apa jua benda lah. Bukan setakat kita kata natural rubber sahaja. Any chemicals compound yang easy oxidized, sebab apa sebenarnya? Sebab ada apa? Double bond. Good, sebab ada double bond. Sebab ada double bond ini. Kenapa? Sebab salah satu bond itu akan break. Okay, akan putus, akan pecah. Okay, bila dia pecah tu, kita panggil dia sebagai oxidize. Dia teroksida. Dia ambil oksigen di udara. Dia ambil di oksigen dekat udara. Okay. When exposed to air, for a long period of time. Okay, this condition renders natural rubber unsuitable to be used for a certain condition or for a certain application. Disebabkan dia mudah teroksida itu, jadi natural rubber ini tak berapa sesuai untuk digunakan dalam beberapa keadaan, beberapa aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Jadi, untuk mengatasi, to avoid the problem, okay, the characteristic of natural rubber can be improved by undergo vulcanization process. Kita kena buat proses vulcanization. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai proses pemvulkanan. Okey, proses pemvulkanan. Okay, bagi tahu dalam kawan-kawan kat grup tu tolong masuk kelas Okey. Apa dia maksud vulcanization? It's a process lah. Producing rubber that more elastic and better quality through production of cross-link between polymer chain. Saya tengok kawan dengan malah. Proses vulcanization is a process nak menghasilkan getah yang lebih kenyal, more elastic and better quality yang baik dengan cara kita menghasilkan satu rangkai silang. Perkataan cross link ni dalam bahasa Melayu ialah rangkai silang. Kita buat rangkai silang. Okay, between the polymer. Kalau dalam getah polimer dia apa? Apa nama polimer bagi getah? Polyisoprene. Polyisoprene. Okay. Tengok dah. Okay. Saya lukis macam ni, polyisoprene, Dia panjang, Okay. So, bagus. 2. Tapi dia tak sama, dia tak straight lah, dia black kan. So, vulcanization is a process. Vulcanization is a process. Tu apa dia? Tu? Tanya dah. Tu? Proses apa? Production cross-link. Tak. Sebelum tu. Tu apa dia? Improve quality. Dah. Producing rubber untuk menghasilkan more elastic. Okay. Apa ni tak jadi. Okay. By producing a cross-link. Jadi maksudnya bila ada double bond ini, okay, dia putuskan double bond ini, tengok saya putuskan dia. Putuskan atas, putuskan yang bawah. Apa jadi? Dia membentuk S, ikat S. Dia ikat S. Gitu. Okay, dia ikat S. S dah. So, hilang dia punya double bond tadi. Okay, tinggal single bond sahaja. Okay, dia putus. Putus.
Okay, dan dia, awak bayangkan kalaulah kita tarik ke kanan, tarik ke kiri, kehadiran the crosslink ini akan menyebabkan the molecule, the polymer of rubber become more elastic sebab dia boleh return back into its original shape. Awak bayangkan kalau tak ada ni, kalau tak ada dia. Bila kita tarik, siapa masa dia akan jadi apa? Putus. Dia akan loose lah. Itu maksudnya perkataan tadi ni. Okay. That more elastic with a better quality through production of crosslink between polymer chains. Okay. During a vulcanization process, double bond between carbon found in rubber molecule react with sulfur or other substances to produce sulfur crosslink shown in figure 4.8. Inilah. Awak tengok dah. Ni hak atas satu rantai dan hak bawah ini satu rantai. Dah. So ini yang atas. Okey, ini yang atas, yang biru tu yang bawah. Jadi awak perhatikan ni. Awak perhatikan yang saya buat hijau ni, double bond ni kan. Double bond ni kan. What happened here? Okey, perhatikan ni. Dah jadi single bond. Apa jadi? Dia gabung dengan apa dia? Dengan S. Apa jadi kat sini? Dah tak ada So dah tak ada, digabung dengan apa? Digabung dengan S. Okey, gabung dengan S. Sulfur crosslink. Jadi bila kita tarik dia more elastic. Okey, boleh faham dah? Awak tengok dah. Do you know Charles Goodyear? Goodyear. Awak buat apa Goodyear? Siapa yang nama Goodyear ni? Tayar. Dah. Is recorded as the individual who discovered and patented the vulcanization process in 1844. Tayar tu adalah salah satu contoh vulcanized rubber. Awak bayangkan kalau tayar tu kita guna getah betul-betul. Hak toreh. Deh. Sementara haus tak? Okey, sementara lembek lah tayar tu. Okey dah. Faham dah? Alright. So, tengok lagi. Kita punya buku teks tu. Okay. Nanti kat sekolah, kita akan buat eksperimen lah. To produce vulcanized rubber. Kita akan buat eksperimen ini untuk menghasilkan vulcanized rubber. Macam mana cara dia? Okay, tengok dah. Okay. Latex. Saya tanya lagi sekali. Siapa kat rumah yang ada latex, tolong bawa dah. Tolong bawa ke sekolah dah. Okay. Tapi, kalau awak nak bawa tu, awak daftar contohlah awak masuk asrama pukul 2. Okey, awak kena pergi ambil getah tu pukul 12. Supaya awak sampai sekolah tu tak kerah. Nah. Okey, tengok dah. 25 measure and pour 25 cm cube of latex. Dia tambah drop 3 to 5 drops of ethanoic acid. Okey. Okey, lepas tu kita stir dia. Okey, lepas tu pour the latex onto a white tile, jubin putih, and spread it over using the glass rod as shown in figure ni. Ikut gini. Okay. Kita pun left for a few days. Lepas tu kita lepas beberapa hari tu kita cut the dry rubber. Bila kita biar tu dia kering kan. Dia kering, okay. Kita potong dia dan kita celup dia, rendam dia into ni bahannya ni. Disulfur dichloride solution. Dekat mana adalah benda tu lah. Okay, kita celup salah satu yang kita potong tadi. Dry the rubber pieces by hanging them on the retort stand. Okay, sekarang ni cuba fikir mak dah. What is the function of ethanoic acid? Kenapa kita kena letak acid dalam kita punya bika ada latex ini? Kenapa kita masukkan dengan acid for what? Mempercepatkan coagulation. Menyebabkan kekerasan. Tak payah buat, tak payah sebab mempercepatkan. Tu coagulate terus. Faham tak? Tak payah mempercepatkan dah.
kita sebut lah, the function, okay, of ethanoic acid is to coagulate the latex, untuk menggumpalkan latex. Okay, why does latex need to be spread out to the white tile? Kenapa kita biar kita apa ni? Kita apa ni maksud, apa yang biar kita sebut spread out ni, kita macam yang ratakan di atas tu. Apa? To get Hampat. a thin layer of latex, untuk mendapatkan lapisan latex yang nipis. Dah. How do you know vulcanized rubber is successfully produced? Kita buat ujian lah lepas tu. Dah. Kita buat ujian vulcanized or unvulcanized rubber. Okay dah. Okay, tengok lagi dah. Alternative vulcanization method. Kita punya cara alternatif untuk buat proses pemvulkanan. Okay dah. Okay. Vulcanization by using sulfur is main method used to produce vulcanized rubber from natural rubber. Maksudnya, kita memang kena guna sulfur. Okay. Nonetheless, this vulcanization method cannot be used for certain types of rubber, particularly synthetic rubber which does not contain C double bond C. Jadi cara nak mengatasi masalah ini ialah there are few alternative vulcanization method that can be utilized to produce vulcanized rubber without using sulfur. Maksudnya kita bukan guna sulfur lah. Kita guna compound ataupun bahan elemen lain. Okay. So, apa dia? Awak tengok kat sini dah. Ambil telefon awak, cuba scan. Kita tengok dah. Apa dia? Kita boleh guna peroxide, kita boleh guna irradiation, kita boleh guna metal oxide. Asalkan dia membentuk cross link, tapi bukan lagi sulfur cross link. Faham ni? Macam kita pergi letak dia punya apa nama tu underline lah kan, supaya elastik boleh berlaku. Okey, lepas tu ini pula adalah eksperimen. Kita nak tengok, nak kaji the elasticity of vulcanized dengan unvulcanized rubber. Okey, macam mana cara dia? Awak tengok dah. So, ni. Kita pergi kepada manipulated variable. Okey, tadi kita dah buat atas white tile kan? So dapatlah, saya buat warna hijau tu, warna hijau kan? Warna hijau ni, inilah salah satu kita punya a thin layer of apa tadi? Latex kan? Yang dah keras kan? So kita potong dua. Kita potong dua dia. Okey. Satu ni kita rendam dalam disulfur dichloride, terendam untuk mendapatkan vulcanized rubber. Satu tu biarlah. Faham tak? Okey. So yang latex biasa tadi yang kita panggil sebagai unvulcanized, ini yang vulcanized. Kita buat proses untuk tengok dia punya elasticity eksperimen ini. Ini kita gantung ni kan ni, kita gantung ni. Vulcanized rubber dengan unvulcanized rubber. Awak faham tak dia punya kesinambungan tadi? Mula-mula kita prepare. Lepas kita prepare, kita kerak. Ada dua bahagian. Satu, kita rendam, kita dip into disulfur dichloride. Proses kita dipping tadi is a vulcanization process. Okay. Aktiviti seterusnya nak tengok dia punya elasticity. Nak tengok dia punya elasticity. Bagaimana cara dia? Dengan cara kita sangkut pemberat, a weight kat sini. Bila masa dia akan jadi loose. Dia jadi apa ikut Melayu loose? Bukan longgar. Loose lah, loose. Dia dah tak kenyal lagi. Dia dah tak kenyal lagi. Dia tak boleh kembali kepada panjang asal lagi. Boleh Okay, so jadi kita punya MV kita ialah vulcanized rubber dengan unvulcanized rubber. Responding variable kita, nak tengok apa dia? Elongation of rubber
when the wedge is removed. Ataupun mudahnya, kita punya respondingnya ialah the elasticity of rubber. Lagi mudah nak sebut. So, tak setuju? Setuju ke tak? Setuju. Setuju. Ha? Nah, tak payah sebutlah pemanjangan tu sebab kita nak cari apa kat sini? Elasticity. Okay. Yang fixnya size of rubber. Mesti guna size yang sama ataupun kita guna mass yang sama. Okay. Materials kita vulcanized dengan unvulcanized, vulcanized and unvulcanized. Retort stand, okay, bulldog clip. Ni clip lah, dekat fizik banyak ni. Clip ni kan, dia panggil clip bulldog. Okay. Pemberat 50 gram dan juga pembaris lah. Pembaris ni kita nak ukur tinggi mana kita punya gantung ni. Ni kita punya gantung ni tinggi mana. Okay. Boleh ke? Okay. Kita punya gantung tu setinggi mana. Dah ni. Pembaris ni sebab kita nak ukur. Kita nak ukur setinggi mana. Dah biar sama lah. Hot ni dengan hot ni. Okay. Hang the two rubber strip. Procedure dia. Hang the two rubber strip. Okay. On the retort stand using bulldog clips as shown in figure 411. Measure and record the initial length for both. Okay. Hang a 50 gram weight on each rubber strip and record each final length. Remove, okay, and once again record length of each rubber strip. Maksudnya mula-mula hak sebelum kita letak pemberat, semasa letak pemberat dan selepas kita alihkan pemberat. Itu dah nak tengok dia punya panjang dia, elongation dia. Nah, okay. So ini kita akan bincang lagi lah dalam tutorial. Okay, sekarang ni sebelum pergi kepada property, saya nak awak semua isilah dulu ni. Dah. Dah isi. Okay. Belum. Kena. Okay, isi dah. Dan ni hari saya suruh share, tak share ke? Share dah. Oh, share dah. Lepas tu yang belum tu, macam mana? Okay, isi dulu ni. 1, 2, 3, 4. Isi sekarang. Okay, dah siap bagi tahu Dah siap bagi tahu.
Okay, dah siap belum? Siap ke? Saya? Alright. So, natural rubber consists of entangled long chain molecule. Macam rambut orang lah, dia pusat-pusat sipu-sipu Sebab tu lah bila kita lukis, okay, bila kita lukis, okay, membrane dia, okay, dan dia punya molekul dia macam mana? Macam ni kan? Okay, so you kena ingat dah. Natural rubber is also the elastomer polymer, Okay. When it is stretched, bila kita stretch dia, bila kita regangkan dia, the long chain molecule are lengthened, dipanjangkan, okay, and straightened, okay, dan lurus, because the long chain molecule can slide over each other. Jadi bila kita panjang dia, ni seolah-olah dia gini. Gini. Bila kita panjang dia, bila kita tarik dia. Okay. Boleh faham tak? Gitu lah. Okay, jadi vulcanization is a process which makes the natural rubber stronger and harder, more elastic and resistant to heat by adding sulfur. Dengan cara kita menambahkan apa dia? Sulfur kat situ. Dah. Okay. Tapi bila kita lepas dia jadi balik sini lah. Okay, dia jadi semula macam tu ya. Cumanya dia ada apa? Dia ada masih lagi dia ada sulfur. Sebab awak tengok kan saya ajar ni kan. The elastomeric polymer. Okay. So vulcanized rubber is obtained by the following methods. Kita dapatnya daripada cara macam mana? Okay. Heating natural rubber with sulfur at 140 degrees C by zinc oxide as a catalyst. Ini kita tak buat lemak-lemak, tapi salah satu cara lah nak buat vulcanization, nak tambah sulfur. Ataupun kita dip natural rubber in a solution disulfur dichloride in methyl benzene. Jangan pelik pula. Maksudnya gini, disulfur dichloride ini adalah satu covalent compound. Bila covalent compound, bila kita nak guna dia supaya dia jadi larutan, kita kena masuk dalam methyl benzene. Kalau kita masuk dalam air, dia tak jadi. The properties of covalent betul lah, covalent compound, dia akan dissolve in organic solvent. Jangan pelik lah, gitulah. Yang pentingnya kita nak guna disulfur dichloride. So itu cara untuk kita buat proses vulcanization. Okay, number 4. In vulcanized rubber, the sulfur atom are added to the carbon-carbon double bond in the natural rubber molecule to form sulfur cross-link. Ini saya cerita tadi kan? Okay, kita tambah sulfur, jadi dia akan putus kat situ. Dia akan putus kat situ. Okay. When vulcanized rubber is stretched strongly, bila kita dah buat proses vulcanize tadi, and then kita release dia balik, the sulfur cross-link pull. Jadi masa kita panjang tadi, tadi kan saya kata dia duduk macam ni kan? Dia duduk macam apa tu? So bila kita tarik dan kena ingat. Ada apa ni? Ada sulfur kan? Ada sulfur yang cross-link kan? So sulfur ni dia akan jadi apa?
pull back. Okay. When vulcanized rubber is stretched, the sulfur links pull. Dia akan tarik mula rubber molecule back to the original position. Okay. So, vulcanized rubber is more elastic. Nak bandingkan yang hot asal tadi, yang unvulcanized. When the vulcanized rubber is stretched, the sulfur crosslink prevent, dia menghalang pula from sliding over each other. Dah. So, vulcanized rubber is stronger and harder than vulcanized rubber. Dia tak kosek lah lainnya. Itu maksudnya lebih kerah tu. Okay. Sulfur atom, okay, in vulcanized rubber also increase the molecular size. Bila kita masuk sulfur, mestilah jadi kahor besar kan? Dia punya size dia makin besar. Bila size dia makin besar, mestilah daya dia makin kuat. When the molecular size increases, bila kita punya size dia makin besar, apa jadi? Okay, intermolecular forces become stronger. Kuat lah sebab size makin besar. Okay, menyebabkan melting point dia increases, jadi dia lebih tahan kepada haba. Okay, besarlah dia punya, tinggilah dia punya takat lebur, takat jadi dia tu sebab dia size dia besar. Bila kita kira pun dia punya molecular mass dia makin besar sebab ada sulfur kan. Okay, boleh sulfur tu dah 32 dah berat dia. Okay, boleh apa tu imagine lah. Okay, number 3. Number 3 seterusnya lah. Okay, so number 3 ni, the sulfur crosslink also reduce the number of carbon-carbon double bond. Bila sulfur tu masuk, jadi double bond dia hilang lah kan. Dia mengurangkan dah. Therefore, vulcanized rubber is more resistant to oxidation. Dah double bond dia dah makin sikit dah. Dia takkan react dengan oksigen kat udara lagi lah. Sebab apa? Sebab dia telah diikat dengan sulfur. Okay. Number 5, vulcanized rubber can also be drawn as the structure shown in diagram 4.115. Okay lah. Number 6, vulcanized rubber can be used to make things such as vehicle tires, tayar kenderaan, shoes, tapak kasut, glove, sarung tangan electrical insulator dan juga rubber hose. Okay lah. So ini kita dah bincang tadi. Okay, kita dah bincang lah. Dah bincang. Okay, cuba kita tengok kita punya perbincangan dah. Perbincangan ni. Okay. Justify the vulcanization process. Ingat, bila sebut justify, kita boleh setuju, kita boleh tak setuju. Okay? Justify the vulcanization process that occurs when natural rubber is dipped into disulfur dichloride solution. Tak boleh guna kata justify lagi ni, soalan lagi ni. Okay, wajarkan proses pemvulkanan. Okay, dia suruh terang ni. Okay, dia suruh explain ni, bukan justify ni. Okay, cuba tengok jawapan dia kan. Jadi soalan dia, wajarkan. In the vulcanization process, sulfur atom from disulfur dichloride cross-link rubber molecule with a strong covalent bond. This reduce the ability of the rubber molecule change to slide against. Betul lah. Bukan justify ni, dia suruh terang ni. Okay, so awak salah dia jawapan dia tu dah. Tapi sebenarnya soalan dia suruh terangkan ni, apa tu, awak kena explain the vulcanization process ataupun kita kena describe the vulcanization process. Kalau justify ni sama ada setuju ataupun tak setuju. Yes, baru bagi reason dia. No, bagi reason dia. Okay, what is the function of disulfur dichloride in methyl benzene? Dia nak bekalkan sulfur kan, to produce sulfur for vulcanization process. Okay, salin dulu. Salin dulu kedua-dua. Sakit dah tangi.
Okay, salin dulu. Okay, dah ke? Tak lagi sir. Buat ikut point ya, jangan buat essay dah. Ikut point. Maksudnya, the first point kita kena kata, in vulcanization process, sulfur atom from disulfur dichloride cross-link the rubber molecule with a strong covalent bond. Kita cerita dia bagaimana atom daripada atom sulfur from disulfur dichloride itu membuat cross link dengan molekul rubber tadi dengan membentuk ikatan covalent yang kuat. Okay. So point yang kedua, jangan sambung This reduces the ability of the rubber molecule to slide ataupun biasa kita guna petek apa dah kalau dalam alloy tu slide kan, dia menggelongsor slide kan. Okay, slide each other reduce the ability of the rubber molecule to slide each other. Okay, jangan risau pasal perkataan dalam bahasa Inggeris, awak tulis macam apa yang awak faham. Okay, so tadi what is the function disulfur dichloride? To produce sulfur atom ataupun to give, okay, to prepare the sulfur atom for vulcanization process. Okay, ini yang kita bincang tadi, vulcanized rubber and unvulcanized rubber. Okay, boleh tunggu tulis apa dia punya manipulated fiber, dah bincang ni kan? Okay, kat sini dia tulis types of rubber. Tadi saya sebut apa tadi? Tak ingat dah? Vulcanized and unvulcanized rubber. Good. Vulcanized and unvulcanized rubber. Tulisan tu lah, vulcanized and unvulcanized rubber. Saya tak gemar kalau tulis type-type ni. Tengok ni, dia punya responding. The elasticity of rubber. Apa yang kita fix kita? Sama ada mass of weight, jisim pemberat, ataupun size of rubber strip. Kena sama. Sama besar, sama panjang. Okay, boleh Hipotesis kita ialah vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Ingat MV mesti kat depan dan RV mesti kat belakang dan dia buat satu direction. Ada perbandingan antara MV yang pertama dengan MV yang kedua. Okey. Boleh kan ni? Boleh sir. Minyak yang ni kau tak payah. Okay. Okay. So ini nanti kita akan buat eksperimen kat sekolah lah. Dia punya, kita dah potong awal-awal dia kepada 10 cm dan kita akan buat menggunakan pemberat dia 50, 100, 150, 200 and 250 untuk vulcanized rubber dengan unvulcanized rubber. Cuba awak tengok dia punya original length with weight masa kita gantung dia berapa? Mungkin dia jadi 13 kat sini. Lepas tu length without weight, bila kita alihkan pemberat, dia jadi 10 semula. Itu untuk 50 gram. Kita akan tengok yang mana yang akan tidak kembali, cannot return into its original length. Itulah yang kita boleh buat perbandingan antara vulcanized rubber dengan unvulcanized rubber. Biasanya yang unvulcanized ini bila kita buat 100 saja, dia dah tak boleh nak kembali ke bentuk asal dah, kepada panjang asal dah. Dia sudah jadi tak elastik lagi lah.
Dia dah loose dah. Okay, so conclusion dia dah. Ni lah. Vulcanized rubber is more elastic than compared to unvulcanized rubber. Okay. Perbincangan ini sebenarnya saya plan untuk kita punya kelas esok. Dah. Okay, kita punya kelas apa nama? Tutorial esok. Okay, tak apalah, kita buat tu lah. Okay, discussion kita. Yang pertama, based on the result obtained, walaupun tak ada result kita secara teori tak ada result kan. Okay, so which type of rubber strip has less increase in length? Yang mana yang kurang sangat dia punya pertambahan panjang dia? Mestilah yang mana? Vulcanized. Vulcanized rubber. Vulcanized rubber. Okay, number 2. Vulcanized rubber able to return to its original length after the weight is removed. This shows that the vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Seperti teori yang kita bincang lagi. Okay, next. Sikit lagi dah. Nak habis dah. Okay, kita nak tengok dia punya perbandingan, dia punya comparison between the characteristic ataupun the properties of vulcanized dengan unvulcanized rubber. Okay, so sekarang ni kita tengok. Sekejap saya potong sekejap. Alright, so pertama sekali kita tengok dia punya properties dia dari segi dia punya double bond. Okay. Dalam unvulcanized rubber ada banyak double bond sebab kita tak usik dia punya molecule of the rubber. Okay. But in the vulcanized rubber, the double bond between C carbon, between C atom, okay, decreases because the double bond has break and it is join into the sulfur atom. Jadi maksudnya the number of C double bond C in vulcanized rubber is less than unvulcanized rubber. So dia punya karakter dia, properties dia dari segi carbon-carbon double bond, untuk unvulcanized rubber more carbon-carbon double bond. Manakala yang vulcanized rubber dia dah less. Okay, ini faham ke? Dia bagaimana? Kenapa dia kurang? Dia membentuk apa? Sulfur cross-link. Dia dah membentuk sulfur cross-link. Okay, itu dari segi carbon double bond. Okay, in terms of elasticity, dari segi elasticity, yang pertama sekali memanglah untuk yang unvulcanized rubber less elasticity, dia kurang elastic because rubber molecule can slide over each other easily when it is stressed. Dah kan asal-asalnya kan dia duduk sipo kan, kan nak ayatnya bukan sipo juga, dia rambut orang tak sikat kan apa istilah Kelantan? Rambut orang tak sikat? Kobe. Kusu. Okay. Jangan jelas sudah lah. Ada ke hal lagu tu? Okay. Jadi, bila kita stress dia akan apa dia? Slide over each other. Bila dia slide over each other itu, dia sudah jadi apa? Sudah tidak kenyal lagi. Dia dah rosak dah. Masa dia slide. Okay. Tapi, kalau hot vulcanized, masa kita tarik itu, sulfur itu menjadi penghalang kepada the particle, the molecule of the rubber to slide each other. Macam yang dia tolong tahan. Jangan tindih aku. Macam itulah lebih kurang dah. Okay, boleh faham ke saya punya analogi tu? Boleh sir. Dah. So, untuk yang unvulcanized, less elastic because rubber molecule can slide over each other easily.
Okay. Kalau yang vulcanized rubber tu, dia more elastic because sulfur cross-link can pull back the rubber molecule to their original position after it is stretched. Hak tu jaga dia kan. Alright, dari segi strength and hardness, dari segi kekuatan, dari segi kekerasan. Okay. So, awak bayangkan getah bila kita toreh, getah tu kita bekukan dia jadi kerah, kita buat tayar teguh. Guna buat tayar motor. Tanpa buat vulcanized rubber, apa jadi bila dia bergeser dengan tayar dengan jalatar? Cair kan? Dia sticky house kan? So, dari segi hardness, dia soft. Okay, dia soft. And easily change shape dia. Dia mudah berubah bentuk dia lah. Okay. Because the rubber molecule can slide over each other easily when it is stretched. Sama macam tadi dia. Tapi kalau yang vulcanized, dia stronger lah. Sebab apa? Adanya sulfur cross link. Okay, next. Dari segi resistant to heat. Tadi saya dah sebut tadi kan. Bila kita dah tambah dengan sulfur atom, automatically the size of the molecule becomes bigger. Okay. Becomes heavier. Sebab sulfur tu pun dah 32 berat dia. Okay. So, bila dia makin besar, okay, dia punya intermolecular forces juga akan increases. Bila dia punya dah increases, dia punya intermolecular forces, maka lebih banyaklah more heat energy is required to overcome. Okay. Okay, so untuk resistant to heat, cannot withstand heat. When heated, it becomes soft and sticky. Bila kita panas, dia jadi lembut dan dia akan jadi melekit-lekit, melekat-lekat lah. Okay. Tapi dia more heat resistant because the strong covalent bonds in sulfur cross link. Okay. Dari segi resistant to oxidation, cannot withstand oxidation sebab ada banyak sangat C double bond C. Yang ini more oxidation resistant because number of carbon-carbon double bond is low. Dah jadi sikit. Kenapa jadi sikit? Sebab banyak dah diikat dengan sulfur cross link. Okay, saya rasa mudah faham ni kan? Sebab kita baca je ni. Alright, so uji kendiri 4.2. Okay, buat sekarang. Draw the molecular structure for the monomer of natural rubber and give its UPAX name. Okay, buat sebentar yang ini. Saya nak conteng, saya malah awak tengok. Buat sendiri dulu. Lepas ni saya buka jawapan dia. Okay, dalam masa 1 minit. Buat sendiri sekejap. Can be utilized to produce carbon with sulfur. Maksudnya kita guna sulfur lah. Kita guna compound ataupun bahan elemen lain. That can be utilized to produce carbon with sulfur. Maksudnya kita guna sulfur lah. Kita guna compound ataupun bahan elemen lain. Okay. Siapa dia masih lagi ingat? What is the name of the monomer of rubber particle? Apa nama dia? Isoprene. Isoprene. So ingat macam ni lah. Bila kita lukis isoprene, dia tak mustahil lah. Explain tadi. Bila kita lukis isoprene, okay, ingat 1, 2, 3, 4. Double bond paling hujung, double bond paling pangkal dia. Lepas tu penuhkan hak lain. Okay. Dan salah satunya mesti ada branch dia. CH3. Yang lain cukupkan dengan hidrogen. Dah. Hidrogen. Okay. So, nama dia mengikut sistem UPAC, saya dah kata bagi nombor. Give the number for the
C atom. Okay, give the lowest number for the C atom that has double bond, and please consider the branch to get the lowest number 2. Okay, so 1, 2, 3, 4. And this is the methyl. Bila 4 double bond is alkene, so put in. Okay, put in. Tapi kita ada apa? Number 1 and number 3. Disebabkan dia 2 kali, okay, dia 2 kali dash die in. Dan ingat pada C number 2 ada methyl. So 2 methyl but dash 1, 3 dash die in. Okay, boleh Okay. Kemudian dia punya soalan seterusnya ialah number 2. Mana lagi? Sekejap Dah nampak ke? Belum? Okay. Dah nampak ke belum? Nampak dah? Nampak sir. Hello? Nampak sir. Okay, so betul dah jawapan awak. Okay, next. Sorry. Latex obtained from tapered rubber tree, it will be collected immediately to prevent the latex from coagulate. Maksudnya, susu getah, latex tadi yang kita dapat daripada toreh pokok getah tu, kita kena kumpul cepat-cepat. Okay. Explain why the coagulation process of latex occurs. Maksudnya, awak kena explain bagaimana proses coagulation boleh berlaku. Okay. And describe the process. Dan awak cerita dia punya proses tadi. Okay, maksudnya sekarang ni kita nak cerita bagaimana bakteria lah kan. Dia pergi serang kita punya latex. Okay, point yang pertama. Okay, point number 1. Jangan sambung point by point. Number 1 kat sini. When latex is left in the air for a long period of time, bacteria in the air will act on the protein membrane in the latex to produce acid. Okay. Okay. Boleh salin Awak boleh guna ayat awak sendiri. Contohnya, when latex is left in the air, okay, bacteria produce acid. Itu pun dah tak apa dah. On the latex. Itu pun dah diterima dah. Okay, ini sebab nota kan. Awak sana jelas betul-betul. Dalam PSA tak apa. Dia punya hilang beberapa benda yang tidak penting tu kan. Okay. So, dalam acid ada apa dia? Ada apa dia? Ada acid ada apa dia? Plus. So, H plus. the hydrogen ion. Hydrogen ion. Ni poin kedua neutralize the negative charge on the surface of the rubber particle protein membrane. Ataupun boleh buat hydrogen ion neutralize the negative charge at the protein membrane. Ringkas tapi tepat. I repeat the positive charge ataupun the hydrogen ion, okay, neutralize the negative charge at the protein membrane. Poin kedua. Awak sedang menerangkan dia punya proses. Okay. Poin yang ketiga. Okay. Negative charge neutralize. Poin yang ketiga. Negative charge neutralize. Okay. Rubber particle come closer and collide. Okay. And collide. Comma. Okay. Protein membrane
to rupture. Tak biasa guna rupture, boleh guna breaks. Okay, pecah. Okay, bila dia pecah, poin yang keempat. Okay, rubber molecule release, okay, and combine each other, latex to coagulate. Itu poin yang keempat. Itu poin yang keempat. Dah. Okey, apa jadi gini pula ni? Okey. Mana dah kita punya ni? Gila dah. Okey. Okey, dah. Okey. Boleh tak 4 poin tadi? Okay, sir. Hello. Okey, last kali soalan yang nombor 3. Natural rubber is not suitable for making vehicle tire. Nah. Okay, so justify the above statement. Kenapa natural rubber ni tak boleh guna? Dah. Okay, sebab apa? Sebab, okay, the soft and non-heat resistant properties. Tukar karakter kepada properties of natural rubber make it unsuitable for making vehicle tire. Ataupun the natural ayat mudahnya ialah the natural rubber, okay, is soft and not heat resistant. Itu paling mudah ayat dia. Okay, so suggest a process that can be done so that natural rubber can be used to make vehicle tire. So vulcanization. Okay, so habislah kita punya perbincangan pada malam ini. Habis perbincangan pada malam ini. Okay, ada soalan nak tanya? Okay. Nanti awak kena buat self-assess 4.2 dalam buku teks tu. Okay. Name the polymer of natural rubber, polyisoprene. The presence of acid in latex cause latex to coagulate. State the function of acid in the coagulation process of latex. So dia adalah apa dia? Apa fungsi asid tu? To coagulate. Coagulant. Dah. Sebagai bahan penggumpal. Coagulant lah. Describe the coagulation process of latex. Ini ingat dah. Kita kena describe. Okay. H+, neutral. Okay. Bila neutral, dia akan jadi apa? Apa tu? Dia no repel. Okay, dia no repel dan dia akan collide. Lepas tu dia akan apa dia? Dia akan dia collide, lepas tu rupture, lepas tu dia akan combine kan? Combine. The advantage of the irradiation vulcanization process over sulfur vulcanization process. Ini soalan mencabar ni. Kelebihan kita buat irradiation vulcanization. So awak kena tengok dalam YouTube yang dia bagi share link tu dah. Apa dia punya kelebihan dia. Okay. Berbanding kita buat sulfur vulcanization dekat makmal. Compare and contrast vulcanized and unvulcanized rubber. Okay. Boleh Okay. So nanti awak buat. Okay. Esok masa tutorial saya harap sangat kelas tu boleh join kan. Kita kepa habis sintetik rubber ni. Petang ni